Hari ini, mari kita lihat babak Alkitab, bagaimana Tuhan menjalankan kerja penyelamatannya melalui perkara yang kelihatan remeh bagi kita. Dengan sebatang tongkat gembala, Tuhan menunjukkan keajaiban yang hebat di Laut Merah. Dengan memukul batu melalui tongkat itu, Dia membuatkan air mengalir bagi umat Israel yang tidak terhitung banyaknya. Alat yang digunakan pada masa itu bukanlah tongkat emas raja atau tongkat yang mempersonakan, tetapi tongkat yang biasa. Tuhan telah memenuhi kerja yang menakjubkan dengan benda remeh seperti itu. Jadi, kita tidak boleh fokus pada kelemahan sendiri, tetapi haruslah berfikir, adakah aku bekerja di bawah bimbingan Tuhan, atau adakah aku bertindak menurut kehendak sendiri? Kita harus menjadi orang yang berfikir seperti itu. Apa sahaja yang dipegang di dalam tangan Tuhan dapat mengeluarkan kuasa yang hebat. Meskipun benda yang dipegang itu kelihatan remeh dan tidak mempunyai kebolehan atau kuasa. Tuhan membelah Laut Merah dan mengeluarkan air dari batu di padang gurun yang kering melalui sebatang tongkat gembala. Sekarang, kita mempunyai misi, yaitu menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Apabila kita melihat banyak peristiwa yang kini berlaku di sekeliling, masa kedatangan Tuhan ke bumi ini sudah dekat. Apabila masa itu sudah dekat, Injil Kerajaan Syurga harus diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Ada orang mungkin berfikir, bagaimanakah orang yang tidak penting seperti aku ini dapat menyebarkan Injil kemana-mana? Daripada melihat diri sendiri, siapakah yang harus kita lihat? Kita harus melihat Tuhan. Kita harus menyadari bahawa kita berada di dalam tangan Tuhan. Walaupun hanya sebatang tongkat gembala, tongkat itu melakukan perkara yang menakjubkan, yaitu membelah Laut Merah. Tongkat itu juga mengeluarkan air dari batu untuk menghilangkan kehausan 600,000 orang. Bukan? Jadi, hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Kerja Hebat yang Dipenuhi Melalui Perkara Remeh. Mari kita lihat buku Wahyu bab 4. Buku Wahyu bab 4 ayat 11. Ya Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ada kehendak Tuhan. Barang yang tertentu harus wujud di tempat yang tertentu, dan pada masa yang tertentu juga, ialah kehendak Tuhan. Tidakkah kita memahami firman yang diberikan oleh Ibu Syurgawi kepada kita dengan segera? Semua perkara ini juga tercapai dalam takdir Tuhan. Walaupun kebolehan dan tugas yang dapat kita lakukan kelihatan kecil, saya berharap Anda dapat berasa bangga dan yakin terhadap hakikat bahawa kerja itu sedang dipenuhi di dalam tangan Tuhan. Jika begitu, adakah sukar untuk Injil diberitakan ke Samaria dan ke hujung bumi? Sama sekali tidak. Kerja Tuhan berbeza-beza dalam saiz, skala, dan kedalaman. Ada perkara yang tidak dapat kita lakukan, tetapi Tuhan pasti dapat, bukan? Apabila kita faham bahawa kita sedang menjalankan kerja ini di dalam tangan Tuhan, penginjilan pada hari ini akan menggembirakan. Penginjilan esok tidak akan membebankan dan sentiasa dijalankan dengan gembira. Mari kita lihat beberapa firman tentang takdir Tuhan
dan rancangannya demi keselamatan. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 1 ayat 26. Bab 1 ayat 26. Ingat sahaja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Tuhan, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Apabila kita melihat rasul-rasul gereja awal yang memainkan peranan untuk menyebarkan ajaran Yesus yang hebat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ialah nelayan, dan Matius ialah pemungut cukai. Hari ini, pegawai cukai dianggap sebagai pekerjaan yang dihormati. Namun pada masa itu, pemungut cukai dihina kerana mereka memungut cukai rakyat sebangsa dan menyerahkan kepada Rom. Orang sebegitu menyebarkan Injil Kristus di Samaria dan ke hujung bumi. Jadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan memilih orang yang kurang keupayaan untuk membimbing kerjanya yang hebat. Hari ini, situasi kita juga adalah sama. Kita ada banyak kekurangan dan kurang apa yang amat dihargai oleh orang di dunia ini, kelayakan. Walaupun serba kekurangan, kita mengasihi Tuhan, beriman kepadanya, dan mempunyai harapan syurga. Tuhan memanggil orang seperti ini dan menggunakan mereka menjadi tokoh yang hebat. Mari kita teruskan memastikan babak-babak itu. Hakim-Hakim bab 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1,000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu ku hajar. Dengan rahang keledai, 1,000 orang ku pukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Pada masa itu, hubungan Israel dengan Filistin tidak baik dan hal ini berlangsung dari generasi ke generasi. Simson seorang diri membunuh 1,000 orang Filistin tanpa senjata biasa pada masa itu seperti pedang atau lembing. Dia mengalahkan 1,000 orang dengan seketul tulang rahang keledai yang mati. Simson memang merupakan orang yang diberikan kekuatan luar biasa oleh Tuhan. Alat yang digunakannya bukan pedang berharga yang terkenal di dunia. Dia menggunakan alat yang remeh untuk memusnahkan 1,000 orang Filistin. Jika Simson dapat melakukan seperti itu, bagaimanakah umat Tuhan yang di dalam tangan Tuhan apabila dia ingin menggunakan mereka? Kuasa Tuhanlah yang menundukkan Raja Mesir Firaun melalui Musa yang berat lidah, bukan? Musa berkata bahawa dia berat mulut dan berat lidah, jadi dia tidak pandai untuk memujuk raja. Bagaimanakah saya dapat melakukan kerja yang begitu hebat?
Namun, akhirnya bukankah Tuhanlah yang membebaskan umat Israel dari Mesir melalui Musa dan membimbing mereka ke Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu? Melihat sejarah Kanaan, tokoh-tokoh sejarah itu mempunyai banyak kekurangan. Mereka masing-masing ada kekurangan sendiri. Namun, apabila mereka dipegang di dalam tangan Tuhan dan Dia ingin menggunakan mereka, Dia menjadikan mereka tokoh yang hebat. Pada masa itu, Mesir ialah negara yang paling kuat. Namun, Tuhan menunjukkan kuasanya sehinggakan raja juga terpaksa mengalah. Orang Filistin juga, mereka bukanlah bangsa yang lemah. Namun, seketul tulang rahang keldai sudah cukup untuk mengalahkan 1.000 orang Filistin. Tiada alat lain digunakan. Teruskan dengan buku 1 Samuel, bab 17 ayat 31. Ayat 31 tertulis, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata, hambamu ini biasa menggemelakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah babak yang kita semua tahu dengan baik. Raja Saul memilih Daud sebagai pahlawan untuk pergi berperang bagi pihak Israel. Semua pahlawan lain bersembunyi kerana mereka menggeletar apabila mereka melihat badan Goliat. Tiada seorang pun berani melangkah ke depan untuk berlawan. Kemudian, seorang budak lelaki yang bernama Daud berkata bahawa dia akan pergi mengalahkan Goliat. Apabila kita melihat Daud yang kurang pengalaman berperang, dia memang tidak berpeluang untuk mengalahkan Goliat. Namun, Daud dipegang di dalam tangan Tuhan, bukan? Sebab itulah Goliat terpaksa berlutut di depan Daud. Kita semua tahu fakta ini, bukan? Apabila kita melihat semua babak Alkitab ini, Tuhan sentiasa memanggil umatnya yang kelihatan kecil, lemah, dan tidak penting untuk melakukan tugas besar yang di luar kebolehan mereka. Kita harus menjadi orang yang dipegang oleh Tuhan kemana sahaja kita pergi. Kemudian barulah kita dapat menjadi pahlawan kuat seperti Simpson yang mengalahkan 1.000 orang hanya dengan seketul tulang rahang keldai. Seorang budak lelaki seperti Daud menumbangkan gergasi Goliat yang tiada sesiapa pun berani menghadap dengan sebutir anak batu dalam tarabil sahaja. Kita harus sentiasa berfikir bahawa siapa yang berada di belakang semua kerja ini. Daripada memilih orang kuat, orang bijak, atau orang yang mempunyai banyak harta, Tuhan melakukan kerja hebat melalui orang yang mengasihi Tuhan, mengharapkan syurga, dan beriman dalam firman-Nya, walaupun mereka serba kekurangan dan lemah.
Tuhan berkata bahwa Injil akan diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Injil tidak dipercayakan kepada orang yang berpengaruh, tetapi kepada orang kudus gereja awal. Melihat ahli-ahli gereja awal, apabila Yesus naik dari Bukit Zaitun, mereka masih muda dan lemah. Hampir tiada seorang ahli pun yang mempunyai kuasa sosial. Namun, dia menugaskan mereka. Dia memberi mereka peluang untuk menginjil. Bagi Tuhan, ini bukanlah apa-apa. Namun, Tuhan memberi kita peluang yang berharga ini untuk diberkati dan diampuni dosa. Pergi ke Samaria dan ke hujung bumi, serta selamatkan mereka. Menyelamatkan roh-roh nazak ialah perbuatan baik yang paling hebat, bukan? Untuk tugas seperti itu, Tuhan bukan hanya memanggil orang seperti Rasul Paulus yang sangat mahir dalam penginjilan. Yang penting adalah, siapakah yang dipegang dalam tangan Tuhan? Saya mahu. Saya juga mahu. Begitu juga dengan ahli-ahli di luar negara. Semua orang harus dipegang di dalam tangan Tuhan. Kemudian, barulah kebolehan kita yang kecil akan berganda 100 kali ataupun 1000 kali, dan kerja yang tidak dapat dibayangkan akan berlaku. Sebaliknya, orang yang berfikir, aku mesti melakukan semuanya dengan kebolehan sendiri, tidak akan mencapai keputusan yang baik, walaupun mereka bermula dengan kebolehan yang hebat. Tulang rahang keldai yang dipegang di dalam tangan Simpson bukanlah apa-apa, namun tulang itu mencapai pencapaian yang hebat. Tongkat di tangan Musa hanyalah sebatang tongkat gembala. Tetapi tongkat itu membelah Laut Merah. Ini ialah sebahagian kerja yang menakjubkan yang berlaku semasa 40 tahun di padang gurun. Sama ada tulang rahang keldai, tongkat gembala, atau tongkat raja, alat itu sendiri tidak bermakna. Kerana Tuhan dapat mencapai apa-apapun dengan apa sahaja yang dipilihnya. Sebab itulah Tuhan memerintah kita, kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kebolehan kita adalah penting. Namun, saya bersungguh-sungguh minta Anda sekali lagi supaya lebih mengasihi Tuhan dan menjalankan kerja penginjilan bersama dengan Tuhan. Sekarang, ada perang antara Rusia dengan Ukraina dan antara Iran dengan Israel. Ada juga negara-negara yang mengalami perang saudara. Bukan Myanmar sahaja, tetapi Sudan, Yaman, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, dan Somalia. Sekarang ada banyak perang saudara sedang berlaku. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Seperti ajaran Yesus, dunia sekarang berada dalam situasi seperti itu. Dia juga berkata, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jika Anda membandingkan harga bijirin sebelum perang Ukraina dengan sekarang, perbezaan sangat besar. Jadi, bilangan orang yang mendeриtai kelaparan kerana kekurangan makanan semakin meningkat. Ada kebeluran disebabkan kemarau kerana kurang hujan, dan ada kebeluran disebabkan perang. Banyak peristiwa berlaku di seluruh dunia. Manusia tidak dapat makan dan tidak cukup pakaian. Ada juga berbagai penyakit yang tidak kita ketahui. Ada banyak situasi yang lebih teruk daripada COVID-19. Jadi, kita dapat menyadari zaman ini betul-betul memerlukan bantuan bapa dan ibu. Bukankah zaman ini zaman ramalan apabila kita harus memberitahu semua orang tentang kebenaran pasca perjanjian baru agar mereka dapat diselamatkan daripada semua malapetaka ini? Mari kita lihat buku Keluaran bab 12. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir
Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan ku bunuh. Dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan ku jatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, sebagai ketetapan untuk selamanya. Apabila kita memberitakan firman Tuhan, ada orang bertanya, adakah malapetaka betul-betul akan melewati jika saya makan sekeping roti dan minum secawan air anggur? Walaupun orang seperti itu makan, itu adalah sia-sia bagi mereka. Segala sesuatu yang dibuat tanpa iman hanyalah perbuatan duniawi dan tidak mengandungi janji Tuhan. Orang Mesir juga memikirkan perkara yang sama. Melihat orang Israel meletakkan darah anak domba pada tiang pintu, mereka bertanya, kenapa mereka buat begitu? Mereka berkata bahwa malapetaka akan melewati jika mereka buat begitu. Mereka berkata seperti itu dan mengolok-olokkan umat Israel. Adakah perbuatan seperti itu akan membuat malapetaka melepasi mereka? Kemudian, tibalah malam 14 hari bulan Nisan, yaitu malam Paskah. Dalam kesunyian, peristiwa yang sangat berbeza berlaku di tanah Goshen yang umat Israel tinggal dan di dataran yang orang Mesir tinggal. Di kawasan umat Israel, tiada seekor ternakan pun yang dicederakan atau terbunuh. Namun, apakah yang terjadi di seluruh Mesir? Dari anak sulung hamba perempuan sampai anak sulung pegawai yang tertinggi, bahkan anak raja sendiri pun, semua anak sulung dibunuh tanpa kecualian. Mereka mengolok-olok dan berkata, apa gunanya jika buat begitu? Kerana ketetapan Paskah kelihatan remeh bagi mereka. Namun, seperti janji Tuhan, Paskah menunjukkan kuasa besar kepada umat Israel. Kalian, orang ramai melihat kerja yang kita lakukan lalu bertanya, adakah dunia ini betul-betul akan berubah hanya kerana mereka melakukan perkara seperti itu? Namun, siapakah yang sebenarnya menjalankan kerja ini? Kita dipanggil untuk mengambil bahagian dalam kerja yang dijalankan oleh Tuhan sebagai rakan sekerja. Apabila kita memberitakan Paskah, hari Sabat, Ibu Syurgawi, dan Bapa Syurgawi, bukankah kita memberitakan mesej Injil kepada dunia? Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, maka Anda dan seisi rumah Anda akan diselamatkan. Anda juga akan menikmati kebahagiaan dan berkat abadi di syurga. Inilah mesej yang kita beritakan sekarang. Janganlah hanya berkata, kita harus sambut hari Sabat kerana hari Sabat ialah hari Sabtu. Sebaliknya, melalui ibadah ini, kita harus bimbing mereka kembali kepada Tuhan, agar iman dan roh mereka bertumbuh dan akhirnya kita membimbing mereka ke syurga. Bukan? Askar-askar Mesir tertanya-tanya, kenapa mereka meletakkan darah anak domba pada tiang pintu? Adakah malapetaka akan melepasi kerana perbuatan itu? Semasa mereka mempunyai fikiran yang salah, Tuhan memenuhi janjinya. Satu perbuatan iman yang kelihatan remeh bagi mereka menghasilkan akibat yang sama sekali berbeza dan mengejutkan, bukan? Bagi umat Israel, Tuhan memberikan Paskah sebagai hari kebebasan yang sukacita. Manakala kepada orang Mesir, itulah hari kebinasaan semua anak sulung mereka, bukan? Walaupun seseorang kelihatan kecil, tidak penting dan lemah, Tuhan berkata bahawa Anda melakukan untuk siapa apabila Anda menghormati seorang kanak-kanak atau memberikannya secawan air sejuk. Dia berkata, Anda melakukannya untuk aku. Tiada seorang pun adalah tidak penting dalam kebenaran. Semua orang adalah hebat. Kita tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh Tuhan atau bagaimana Dia akan menggunakan mereka.
Kita semua sedang menjalankan kerja penginjilan serta dibimbing oleh tangan Tuhan menurut kehendak Bapa dan Ibu, bukan? Jadi, Injil ini pasti akan berjaya. Sampai manakah Injil akan diberitakan? Tuhan berkata, ia pasti akan diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Bukankah ada ramalan bahawa Bapa akan datang ke bumi ini dan menyediakan jalan untuk kita semua kembali ke syurga? Tuhan sedang memenuhi kerja yang hebat. Jika kita dipegang dalam tangan Tuhan, kita harus minta, Bapa, biarlah saya juga memberitakan firman. Biarlah saya mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya menyokong ahli-ahli kami dan Injil Perjanjian Baru melalui doa yang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa-apa dan serba kekurangan. Saya tidak lebih daripada tulang rahang keledai, tetapi saya mahu dipegang dalam tangan Bapa dan Ibu. Demi Injil, gunakanlah saya dengan baik di mana-mana pun menurut kehendak-Mu. Kadangkala seperti Simpson, kadangkala seperti Salomo, kadangkala seperti Yosua, kadangkala seperti Paulus, dan kadangkala seperti Petrus. Di mana-mana, dalam mana-mana peranan, dan tugas juga, saya mahu sentiasa berada dalam Tuhan. Saya mahu berpihak di sebelah Tuhan. Dengan iman seperti itu, kita hanya perlu bertindak menurut apa yang Bapa dan Ibu arahkan. Jika kita disuruh berehat, maka berehatlah. Jika kita diberitahu, bekerja keraslah, maka kita bekerja keras. Jika kita disuruh menghulurkan tongkat ke arah Laut Merah, maka hulurkanlah tongkat Anda. Apabila Tuhan berkata, hulurkanlah, kita tidak boleh berkata, saya tidak dapat, bahu saya beku. Jika tangan kanan Anda sakit, hulurkanlah tangan kiri. Apabila Tuhan memerintahkan apa sahaja, sila ingat, Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yehova. Dengan berbuat demikian, saya berharap bahawa kita pasti dapat kembali ke syurga. Hari ini, kita telah merenungi firman, kerja hebat yang dipenuhi melalui perkara remeh. Bagi mereka yang pergi menginjil di luar negara, semoga Anda menuai hasil Injil yang baik bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang tinggal di Korea, semoga Anda juga menuai hasil Injil yang indah. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.